Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihormati yang dihormati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari ini 20 Safar 1442 Hijriah bersamaan 8 Oktober 2020 kita telah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjamaah dan diucapkan kita sama-sama ucapkan terima kasih syukuran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz Ashraf Khalid bin Fazil yang memimpin mengimamkan solat fardu zuhur berjamaah sebentar tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, setiap hari Khamis kita akan meneruskan kupasan buku formula huruf Al-Quran menurut Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, seorang ulama tajwid, ilmu tajwid Al-Quran yang mu'tabar selain dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Walaupun mereka berdua ini kepada kita samalah seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala dalam pengajian ilmu masing-masing. Kalau Imam Ibnu Al-Jazari dan Imam Asy-Syatibi ini adalah dua ulama besar yang muktabar dalam ilmu tajwid Al-Quran. Jadi walaupun ada sedikit perbezaan antara mereka, namun demikian ilmu mereka itu terpakai untuk kita pelajari dalam khususnya dalam ilmu tajwid Al-Quran. Supaya juga macam ilmu akidah atau ilmu tauhid, supaya sama ada kita mengaji ilmu tauhid Asy'ariyah ataupun ilmu tauhid Maturidiyah, kedua-duanya adalah berada dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Yang lain-lain tu sama ada Wahabi atau Syiah atau Khawarij atau yang lain Murji'ah, Mu'tazilah, itu ahlul punah waranah. Kalau kita ikut, maka ditakuti tempat kita bukan di dalam syurga Allah SWT. Itu ilmu akidah. Kalau ilmu tajwid Al-Quran, samalah kedua-duanya, sama ada Imam Asy-Syatibi atau Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, sama saja. Cuma mereka ada sedikit perbezaan. So maka dianya
tidak menjadi satu masalah yang besar pada kita, selagi mana usul dari mereka dalam ilmu tajwid itu sama, prinsip asas dalam ilmu tajwid mereka itu sama. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum kita teruskan kuliah kita dalam ilmu tajwid Al-Quran ini, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan rendah hati mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai program penguasaan Al-Quran PPQ kita, kerana program ini sangat bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sementara kita masih sihat, masih diberi kesihatan, masih mampu bekerja, masih mampu bergerak ke sana kemari, maka seharusnya lah tuan-tuan juga mampu mengeluarkan sedikit masa untuk mengaji Al-Quran, untuk diri kita juga, dan tuan-tuan tidak dikenakan sesin bayaran pun untuk belajar dari guru-guru Al-Quran kita, dari ustaz-ustaz, ustazah-ustazah kita, tidak dikenakan satu sesin bayaran pun tak ada. Luangkan sedikit masa. Kalau tak boleh hari Selasa, hari Khamis pukul 10 pagi, bolehlah bincang dengan guru-guru kita. Bilakah masa yang tuan-tuan sesuai untuk mengaji di premis PDRM, khususnya di IPK Perak ini? Di mana? Di surau, di pejabat baka, di pejabat tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan mengambil masa kita untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan Al-Quran. Itu dia. Tak ada masalah. Masa yang dibutuhkan memanglah hari Selasa dan Khamis pukul 10 pagi. Tapi kita faham, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang ketika itu dalam tugasan aktif, maka boleh diatur masa-masa yang bersesuaian. Tak boleh pagi, petang, tak ada masalah. Waktu tengah hari pun boleh, kan? Hari Senin boleh, hari Rabu boleh lepas zuhur, sekejap aja, tak payah lama-lama. Sekadar untuk kita memperbaiki dan memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Namun perkara yang teori itu perlu juga kita ketahui sebagai ilmu untuk diri kita, supaya kita sedikit sebanyak memahami ilmu-ilmu berkaitan bacaan Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimah rahimakumullah, kita teruskan dengan kupasan buku formula huruf Al-Quran Imam Ibn Ajaz rahimahullah ta'ala ini, yang disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Usman Al-Amani bin Haji Azlan Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Dia membincangkan tentang sifat-sifat huruf. Maka matan yang ke-22, wa baina krikhwin wasyadiri lin umar, pasangan kudu iaitu syiddah, huruf syiddah terdiri daripada 8 huruf, yang kita telah huraikan, syadiduha lafzun ajid qatri, bakat, wa bana rahwin wasyadidi lin umar. Huruf syadidah terdiri daripada 8 huruf. Ia dapat dihimpunkan dari lafaz ajid qatin bakat, huruf alif, huruf jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Itu dia hurufnya. Ada 8 huruf. Maka huruf-huruf yang berada di antara huruf rikhwah dan syadidah, ialah huruf-huruf mutawassitah, huruf pertengahan, tawassut. Huruf tawassut terdiri daripada 5 huruf yang dapat dihimpunkan oleh perkataan lin umara. Huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, huruf ra. Itu dia. Huruf syiddah ni dia, suaranya tekanannya, suaranya tertahan ketika menyebut hurufnya, kerana kuatnya pautan pada tempat huruf keluar suara huruf, tempat keluar suara huruf-huruf tersebut. Itu dia. Kan? Aj, ad, aq, ab, ak, at. Ni dia huruf syiddah. Dia kuat bunyi dia. Aj, ad, aq, kuat tu. Ab, ab, ak, at.
Jadi dia punya tekanan tu kuat. Huruf yang rendah, yang pertengahan, huruf lam, al, huruf nun, an, a, am, ar. Tekanan ada tapi dia tidak kuat dan tidak tinggi, tidak rendah, tidak kuat, tidak lemah. Dia tengah-tengah. Manakala huruf rikhwah pula adalah selain huruf kategori syadidah dan mutawassithah. Ini rendah. Huruf a, af, ah, akh, al, az, as, ash, as, ab, aw, ag, af, aw, ay. Dia tekanannya ada tapi terlepas, tidak tertahan. Yang sebab tu dia macam lepas bunyi dia. Lepas, suara tu lepas. Kalau macam jim tadi aj, macam tertahan. Kalau al tadi al, tertahan tu tak kuat sangat. Al, an. Kalau huruf fa tu lepas suara dia. As, terlepas suara dia. Ash. Baik, tawassut tadi maksud dia keadaan pertengahan antara tertahan dengan terlepas suara ketika menyebut huruf-hurufnya. Ia tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas. Dia tengah-tengah. Kan? A. Nak kata tertahan pun tak, nak kata lepas pun tak. Au. Kan? Kita boleh rasa sifat-sifat itu. Kalau yang khawah tu dia rendah. As, au, au, af, au. Kan? Lepas suara tu. Ai. Dia tidak tertahan. Tidak berat, lembut saja. Itu dia sifat huruf-huruf yang dia bersifat rikhwah ataupun khawah, dia lembut. Jadi kita jangan beratkan. Jangan kita beratkan, kita ringankan, lembutkan. Aus, out. Kan? Dia berbeza dengan huruf dal, ad. Kan? Tebal, berat. Aqqa. Aqqa. Itu boleh rasa. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi sifat, pasangan sifat huruf yang kedua ni tadi, dia ada 3 kumpulan. Syiddah, dia berat, tekanannya berat. Rakhawah atau rikhwah, tekanannya ringan. Jadi lepasnya mudah. Tawassut, tekanannya sederhana. Lepasnya nak kata lepas pun tidak, nak kata tertahan pun tidak, sebab tekanannya sederhana sahaja. Mutawassithah ataupun tawassut. Jadi itu dia. Sifat pasangan, sifat-sifat huruf yang kedua, syiddah, rakhawah. Itu dia. Syiddah pasangannya adalah rikhawah. Di tengah-tengah ada tawassut. Itu dia. Kumpulan sifat-sifat huruf Al-Quran yang kedua. Jadi insya-Allah, itulah dia daripada 2 matan tadi. 2 matan Imam Ibnu Al-Jazari tadi. Syadiduha lafzun ajid qattin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Itu dia. Matan yang ke-21 dan 22. Jadi insya-Allah daripada kuliah kita akan lihat pasangan ketiga sifat-sifat huruf Al-Quran, iaitu isti'la dan lawan dia istifal. Apa dia isti'la, apa dia istifal? Itu adalah kumpulan ketiga sifat-sifat huruf Al-Quran. Jadi kita kena tahu, kena tahu. Sekurang-kurangnya kita faham
Tak mesti hafal, tak mesti kita hafal satu persatu. Cukup dengan kita memahami sifat-sifat huruf itu. Jadi tadi kita telah sebut tentang pasangan kedua sifat-sifat huruf Al-Quran, iaitu syiddah dan rikhawah. Rikhwah atau rikhawah, tu dia. Ada huruf sifat dia, sifat huruf sifat dia syiddah. Ada huruf sifat dia rikhawah, dan ada huruf sifat dia tawassut, mutawassit ataupun tawassut. Jadi kita dah terangkan tadi, Jadi pada kuliah kita akan datang, kita akan kupas berkaitan dengan pasangan ketiga sifat-sifat huruf Al-Quran, iaitu isti'la dan istifal. Apa makna isti'la dan apa makna istifal, insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang kita akan bincangkan, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada tengah hari ini, untuk kita jadikan manfaat ketika kita khususnya bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas penguasaan program penguasaan Al-Quran. Benda ini bermanfaat untuk kita sedikit sebanyak memahami secara teorinya, jadi secara praktikalnya tidak ada jalan pintas melainkan kita bertalaqi dengan guru Al-Quran, bertalaqi dan musyafahah, kena duduk depan-depan. Sama ada kaedahnya, kaedah konvensional, iaitu kita berdepan dalam satu tempat, ataupun menggunakan kaedah moden seperti Google Meet dan sebagainya. Asalkan guru nampak muka wajah anak murid dan anak murid nampak wajah guru, supaya bila kita baca Al-Quran itu, murid anak murid boleh melihat gerak bibir guru membaca, menyebut huruf-huruf Al-Quran, dan guru pula boleh menyemak keadaan bibir anak murid ketika melafazkan huruf Al-Quran, supaya boleh dibetulkan, boleh diperbaiki, dan supaya sebutan huruf Al-Quran itu fasih. Itu dia. Jadi itulah sedikit sebanyak yang manfaat yang kita boleh perolehi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan ini semua adalah ilmu dari Allah SWT, dan sekiranya ada kekurangan itu adalah ada kelemahan dan kekurangan kita yang merupakan manusia biasa. InsyaAllah temu kita pada kuliah kita akan datang. Wallahu Rasulullah wa barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.